So untuk soalan J, kita akan lihat sama juga kaedah dia. Okey, kita kena bina jadual. Okey, soalan J kat sini kita ada 111. Okey, 101 asas 2. Okey. So di sini apa yang perlu kita buat? Sama juga bina jadual. Jadi dia jadi panjang sikitlah. Sebab dia asas 2 ni kan. Nombornya banyak. Jadi kita ada sini 1 1 1 kemudian 101. Asasnya adalah asas 2. Okey, kemudian kita buat dia punya rumah untuk yang nilai tempat dan kita buat jadual satu lagi untuk nilai digit. Okey, asingkan dia mengikut kumpulan. Okey, saya punya garisan ni dah tak berapa nak betul lah. Okey, so kat sini sebabkan dia ni adalah asas 2, maka kat sini kita bermula daripada 2 kuasa kosong. And then 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 dan 2 kuasa 5. Okey, yang bergaris tadi yang mana? Yang ini kan? Okey, so kita tandakan sebab yang bergaris yang itu. Okey. And then kita tengok untuk nilai digit. Ini adalah dia punya nilai tempat. Sekarang ni kita nak cari nilai digit. Okey, so kita nak cari nilai digit. Okay, nilai digit. Apa yang perlu kita buat? Sama juga iaitu kita perlu darab. So 1, kita kalkulator 1 darab 2 kuasa kosong, maka kita akan dapat sama dengan 1. And then kosong darab dengan 2 kuasa 1. Okey, kosong darab dengan apa nilai pun kita akan dapat kosong. Okey, kemudian 1 darab dengan 2 kuasa 2. Okey, kita akan dapat sini sama dengan 4. And then 1 darab dengan 2 kuasa 3. So kita akan dapatlah 8. Okey. Seterusnya 1 darab dengan 2 kuasa 4. Kita akan dapat sama dengan 16. And then 1 darab dengan 2 kuasa 5. Kita akan dapat sama dengan 32. So kawasan yang bergaris adalah 1 kat sini kan. So nilai digitnya adalah bersamaan dengan, okey, berapa tu? Sama dengan 4. Okey, maka selesailah kita punya perbincangan untuk soalan nombor 5. Okey, yang terakhir kita nak tengok untuk soalan nombor 6. Okey, sebelum tu cikgu padamkan dulu sebab cikgu perlukan ruang untuk menulis nanti. Okey, jadi cikgu padamkan dulu sikit sini. Alright. Okey, dan juga tepi ni sikit kita padam. Nanti kamu boleh rujuk balik video yang cikgu dah rakam ni untuk memudahkan kamu punya ulang kaji. Okey, so kita padam dulu yang kita dah buat tadi ni. Baik, selesai. So nombor 6. Okey, nombor 6 sekarang ni dia nak cari nilai nombor. Okey, sama juga kesnya, cuma sekarang ni jadual dia akan jadi makin lama makin bertambah. So untuk soalan 6B, okey, soalan 6B kat sini okey, soalan 6B nilainya adalah 425 asas 8. Okey, so kita kena bina jadual. Jadual kita sekarang ni adalah dia jadi makin lama makin besar. Okey, 4 dia akan jadi gini kan. Okey, so kita pecahkan dia kepada berapa bahagian ni? Okey, 1 untuk nilai. Yang kedua untuk nilai tempat. So ambil balik garisan kita. Buat pakai pembaris lah lagi cantik kan. Gini. Okey, yang ketiga kita ambil balik pembaris, gariskan. Okey, so kita akan ada 4 garisan. Okey, kemudian kita pecahkan dia kepada 3 bahagian. Okey, ni kita boleh tarik ke tengah sikit. Okey, kemudian kita ada yang kedua, satu lagi kat sini. Okey. Isi 4, 2, 5. Okey, asasnya 8. Jadi maknanya yang pertama ni adalah untuk nilai tempat. So bermula daripada 8 kuasa kosong. 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, and then nak cari dia punya nilai digit. Okey, so apa yang perlu kita buat?
5 darabkan dengan 8 kuasa kosong. So 5 darab 8 kuasa kosong kita akan dapat sama dengan 5. Okay, and then kat sini 2 darab dengan 8 kuasa 1. So kita akan dapat sama dengan 16. Okay, dan yang terakhir, okay, 4 darab 8 kuasa 2 kita dapat sama dengan 256. Okay, yang terakhir, soalan nak tadi, nak cari apa tadi? Tentukan nilai nombor. Okay, so nilai nombor, macam mana cara nak cari? Okay, kaedahnya adalah 256 kita kena tambah dengan 16, kita kena tambahkan dengan 5. Maknanya kita kena jumlahkan nilai digit. Okay, so kita jumlahkan nilai digit. Kat sini 256 tambah dengan 16 tambah dengan 5. Maka kita akan dapat dia punya nilai digit dia adalah sama dengan 277. Ataupun kita boleh tulis dalam kita punya jadual yang terakhir ni 277. So kalau nak dapatkan nilai nombor, caranya adalah dengan kita menjumlahkan. Okey, kita jumlahkan keseluruhan yang terdapat di dalam nilai digit. Okey, so 256 tambah 16 tambah 5 maka kita akan dapat 277. Kaedahnya sama juga macam tadi. Okey, maka selesailah kita punya ni kan. Jadi jadual kita ni nanti dia punya garisan tengah ni kita tak payah buatlah untuk yang hujung sekali. Okey. So sini tulis nilai nombor. Sekarang ni 277 ni secara automatik kita akan dapat dalam asas 10. So kita boleh beri jawapan kita 277 adalah dalam asas 10. Maka kalau asas 10 kat sini kita tak payah tulis pun tidak mengapa. Okey, tak payah tulis pun tak apa kalau asas 10. Tapi kalau selain daripada 10 maka wajib untuk kita tulis. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya iaitu soalan D. Sekali lagi, kita kena bina jadual. Okey, nampak je soalan ini kita mesti menggunakan jadual. Dia takkan boleh kita lari daripada penggunaan jadual. Sebab nak selesaikan soalan yang seumpama ini memang memerlukan kepada kita punya penggunaan jadual. Okey, dia akan membantu kita untuk memudahkan kita punya pengiraan. Okey, so pecahkan dia kepada 4 bahagian. Daripada atas 1. Okey, kemudian 2. Okey, next kita teruskan 1 lagi, 3. Okey, dan 4. Okey, cumanya kat sini kita tak payah buat sampai bawah. Okey, kita boleh berhenti pada petak yang ketiga sahaja. Kenapa? Sebab untuk yang terakhir itu adalah kita nak masukkan dia punya jumlah. Okey, so kita isi. Okey, soalan 6D. Okey, soalan 6D tadi dia punya ni adalah 338 dalam asas berapa? 9. So masukkan 3, 3, 8. Asas berapa? 9. Maknanya dia punya nilai tempat bermula daripada 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2. Jadi nak cari nilai digit, apa yang perlu kita buat? Sama macam sebelum ni. So 9 kuasa 0. Okey. 8 darab 9 kuasa 0 kita akan dapat sama dengan 8. Kemudian 3 darab 9 kuasa 1 kita akan dapat sama dengan 27. And then yang terakhir 3 darab 9 kuasa 2 kita akan dapat sama dengan 243. So yang akhir sekali nak tahu nilai nombor, apa yang perlu kita buat adalah kita tambahkan ke semua 243 tambah dengan 27 tambah dengan 8. Maka kita akan dapat sama dengan kat sini 278. Okey, so selesailah. Maknanya 278 ini memang sedia dalam asas 10. Okey, so dia memang dah ditetapkan di dalam asas 10. Kaedah dia untuk menukar daripada asas 9 kepada asas 10. So kita gunakan dengan cara ni. Yang pertama cari dulu nilai tempat, yang kedua cari nilai digit, yang ketiga kita baru dapat nilai nombor yang mana nilai nombor tersebut memang sedia dalam asas 10. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan G. Okey, soalan G kat sini dia nyatakan 1, 2, 3 asas 5.
Sama juga mesti bina jadual. Okey, so langkah kita sama, bina jadual. Okey, bina jadual, ambil pembaris, gariskan. Garis satu. Okey, kemudian garis yang kedua. Mana pembaris? Okey. Sambung garisan yang kedua. Okey. Ni silap. Kita tak payah buat garisan kat situ dulu kan? Kita buat kat tepi ni dulu. Sebab nanti kenapa kita hanya yang tengah ni kita hanya nak berhenti pada garisan yang ketiga. So kita ambil yang tepi dululah. Baru kita senang kita nak buat garisan kan. Okey, satu, dua. Okey, and then yang ketiga. Okey, dah selesai. Okey, kemudian yang ke bawah pula. Ada berapa tadi nombor dia? Ada 1, 2, 3. Maknanya ada 3 nombor sahaja. 1. Okey, sampai sini kan? Okey, kemudian yang seterusnya. Okey, 2. Terlampau rapat ke tepi. So, kita tengah sikit. Okey, so soalan dia apa tadi? 1, 2, 3 asas 5. Soalan G. 1, 2, 3 asas 5. So, masukkan. Sini 1, sini 2, sini 3. Asas berapa? 5. Jadi maknanya sini kita akan bermula dengan 5 kuasa kosong untuk asas tempat dia. 5 kuasa 1 dan 5 kuasa 2. So, ni adalah merupakan nilai tempat. Nak cari nilai digit macam biasa. 3 darab 5 kuasa kosong. So, kita dapat sama dengan 3. And then 2 darab dengan 5 kuasa 1. Kita akan dapat sama dengan berapa? 10. Dan yang terakhir 5 kuasa 2 darab dengan 1 ataupun 1 darab dengan 5 kuasa 2. Maka kita akan dapat sama dengan 25. Nak tahu nilai nombor, apa yang perlu kita buat adalah 25 tambah 10 tambah dengan 3. Maka kita dapat sama dengan 38. Okey, maka selesailah untuk yang soalan G. Dan yang terakhir kita akan lihat adalah untuk soalan I. Okey, untuk soalan I kita ada 515 dalam asas 6. Okey, sama juga bina kotak. Okey, bina kotak, bina jadual. Okey, cikgu nak cepat ni, cikgu buat pakai tangan je. Okey, 1, 2, 3. Kemudian pecah kepada 3 kolom. Okey, so kita dapat sini 5, 1, 5. Asas berapa? 6. So maknanya sini 6 kuasa kosong, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Jadi 5 darab 6 kuasa kosong dapat 5. 1 darab 6 kuasa 1 dapat 6. Dan yang terakhir 5 darab 6 kuasa 2 dapat sama dengan 180. So nak tahu yang keseluruhan 180 tambah 6 tambah 5, maka kita akan dapat 191. Maka selesailah kita punya tugasan. Okey, so kita nak cari sini adalah nilai nombor, ini adalah nilai digit, ini adalah nilai tempat dan ini adalah dalam asas 6. Okey, maka selesailah. Ada soalan? Syahmi dengan siapa tadi? Wahid kan? Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh terus bincangkan untuk soalan yang berikutnya. So ada soalan Syahmi? Wahid? Tak ada kot. Tak ada Okay, tapi so, sebelum saya lambat masuk kan. Okey, tapi sama je. Bendanya sama saja, iaitu perbincangan dia tadi 6B kan? Okey, mungkin kamu terlepas tadi. Nanti boleh tengok balik. Okey, so dia sama je kaedah dia untuk selesaikan. Begitu juga dengan tadi yang soalan I tu kan, soalan J tadi, yang ini kan. Okey, penyelesaian dia adalah sama sahaja dengan yang atas. Nanti kamu boleh semak balik, buka balik video ni. Nanti cikgu akan beri semula video ni kepada kamu dalam bentuk YouTube. So kamu boleh check balik dekat mana dia punya perbincangan tu. So boleh rujuk semula lah. Okey, tu boleh bantu kamu mana yang kita kurang faham. Okey. Okey. So kita nak lihat yang berikutnya adalah okey, kita nak lihat bagaimanakah anda menukar nombor daripada satu asas kepada asas lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey, ni nombor asas 10 kepada asas lain. Okey, so kita banyak. Yang pertama kita nak tukar daripada asas 10 kepada asas lain. Maknanya asas 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Okey, kemudian daripada suatu asas kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain. Maknanya kat sini,
Okey, proses dia asas lain selain daripada 10 kepada asas 10 dan kepada asas yang selain daripada 10. Okey, kalau yang pertama ni A adalah daripada asas 10 okey kepada asas lain-lain. Okey, kemudian yang C adalah daripada asas 2 terus kepada asas 8. Okey, daripada asas 2 kita terus tukar kepada asas 8. Dan yang terakhir daripada asas 8 terus kepada asas 2. So kat sini kita ada 4 kes. A, B, C, D. So macam mana kita nak tukarkan ke semua ini? Jadi yang ini kita kena faham kepada cara pengeraan dia. Okay? Kita tengok kepada contoh untuk lebih mudah faham. Okay. Dia kata Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu dengan jarak 563 km. So sekarang ni 563 km ini adalah dalam asas 10. So 563 dalam asas 10. Okey, kita nak tukarkan dia kepada apa? Okey, so sini asas 10 tukar kepada yang pertama asas 5. Dan yang kedua kita nak tukarkan dia kepada asas 8. So macam mana cara nak menukar asas tersebut? Okey, kita boleh tengok penyelesaian yang dia bagi. Okey, kalau nak tukar kepada asas 5, apa yang perlu kita buat adalah okey, ni kita ada dua kaedah, ada dua bentuk jadual. Okey, satu kita buat jadual macam yang dia tunjuk dalam ni ataupun yang kedua kita boleh guna kaedah jadual yang di bawah ni. Yang kaedah alternatif. Kaedah yang di bawah ini adalah yang lebih mudah. Okey, kenapa? Sebab saya kata gitu. Okey, kita tengok contohnya kita ada 563. Okey, yang pertama kita kena bina yang ini dululah. Okey, buat garisan tepi. Okey, and then okey, setiap satu ni kita akan potong dia. Okey, kita buat garisan kat sini. Satu tepi sana, satu tepi sini. Okey, kita buat lain sikit lah daripada yang dia buat. Okey, kenapa? Nanti cikgu tunjukkan macam mana cara pengiraan dia. Okey, so yang ini kita buat garisan ni. Mula-mula 563 kita nak tukar kepada asas berapa tadi? Nak tukar kepada asas 5. Maknanya kita kena bahagikan dengan 5. 563 kena bahagikan dengan 5. So 563 bahagi 5 kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan. Okey, cikgu tunjuk kalkulator kepada kamu. Okey, kat sini. Sekejap cikgu tunjuk kalkulator. Okey. So kita ada 563 bahagi dengan 5, okey, maka kita akan dapat sama dengan 112. Okey, 112.6. Okey, nampak kat situ ada perpuluhan. 112.6. Yang kita akan ambil adalah 112 sahaja. 0.6 kita tak ambil. Okey, so nanti 112 tu kita akan tulis di dalam kita punya soalan tadi, pengiraan. Nanti cikgu akan tunjuk semula kepada kita punya pengiraan. So 112. Okey, perasan tak kat situ tadi ada baki 0.6. Jadi caranya macam mana? Okey, 112.6 kita hanya ambil 112. Okey, langkah dia paling mudah kita ambil semula. 112 darabkan dengan 5. Maka kita akan dapat sama dengan 560. So kita tulis 560, kita tulis mula dekat sini. Dekat nanti cikgu tunjuk dalam kita punya ni. Okey, so buka balik. Okey. So di sini kita ada tadi 563 bahagi dengan 5 bahagi dengan 5 kat sini kita akan dapat 112. Okey, ada poin perpuluhan 6 kan? Okey, kita tak payah ambil yang perpuluhan 6, kita hanya ambil 112 sahaja. Yang perpuluhan kita jangan ambil. Okey, kemudian kita patah balik. Okey, kemudian kita buat 112 darabkan dengan 5. 112 darab 5 dapat 563.
So 563 pula. 112 darab dengan 5, kita akan dapat 560. Apa yang perlu kita buat adalah 563 tolak dengan 560. So kita akan dapat baki dia 3. So kita tulis kat sini. Baki dia adalah 3. Okay. Next, kita pergi kepada yang berikutnya. Okay. 112 bahagi sekali lagi dengan 5. Okay, teruskan dengan bahagi 5 pula. So 112 bahagi dengan 5, maka kita dapat 22.4. 22.4. Okey, perpuluhan 4 kita tak perlu ambil. Apa yang perlu kita buat adalah kita gunakan kaedah yang sama, iaitu 22 darab 5. Okey, 22 darab 5 sama dengan 110. Okey, so kita tulis kat sini 110. Okey, kemudian ambil 112. Okey, 112 tolak dengan 110, kita dapat baki 2. Okey, next kita teruskan lagi. 22 bahagi sekali lagi dengan 5. Okey, so bahagi sekali lagi dengan 5. Maka kita akan dapat sama dengan 4.4. Sekali lagi, 4.4 kita tak payah ambil perpuluhan, kita hanya ambil 4 sahaja. So, apa yang perlu kita buat? 4 darabkan sekali lagi dengan 5, maka kita akan dapat sama dengan berapa kat sini? Kita akan dapat sama dengan 20. So, 22 tolak dengan 20. Okey, 22 tolak 20, kita akan dapat baki dia 2. Dan yang terakhir adalah okey, 4. 4 sekarang ni boleh tak bahagi lagi dengan 5? Tak boleh. So bila tak boleh, maka sini akan jadi tolak. Maka 4 ni kita akan bawa terus ke sini. Sebab apa? 4 tak boleh bahagi dengan 5. So sini akan jadi kosong lah. Sebab dia dah tak wujud kan. Okey. So macam mana kita nak tulis? Kaedah penulisan dia. Yang mana satu yang kita ambil? Maknanya 563 dalam asas 10 tadi akan bersamaan dengan, okey, kita akan ambil yang ni, nilai ni, ya, nilai yang tepi ni. Kita bermula daripada bawah naik ke atas. Okey, maka kat sini kita akan dapat 4, 2, 2, 3, asas 5. Okey, so kita akan gunakan dia punya baki ni. 1, 2, 3, 4. Okey, mula daripada bawah naik ke atas. So 4, 2, 2, 3. So baki dia 4, 2, 2, 3 dalam asas 5 merupakan nilai yang bersamaan dengan 563 dalam asas 10. Okey. Baik, kita cuba buat untuk yang asas 8 pula. Okey, untuk kita faham kan, kita cuba buat untuk asas 8 pula. Sama juga kaedah dia. Okey, kita tulis. Ni kita buat dia punya kurungan. Satu. Kurungan yang kedua sebelah sini pula. Okey. Ni garisan ni, garisan tepi ni. Okey, kemudian kita masukkan nilai, iaitu kita ada 563. Okey. Sama. 563 bahagi dengan 8. Maka kita akan dapat sama dengan 70. Okey, 563 bahagi 8. Kenapa cikgu bahagi 8? Sebab cikgu nak tukar dia ke dalam asas 8. So 563 dalam asas 10, cikgu nak tukar dia kepada asas 8. So sebab itu kita bahagikan dengan 8. So 563 bahagi 8, kita akan dapat perpuluhan sekali lagi. 70.375. Perpuluhan yang kat belakang tu kita tak perlu ambil. Kita hanya ambil 70 sahaja. And then gunakan teknik yang tadi. So 70 darabkan dengan 8. So 70 darab dengan 8, maka kita dapat sama dengan 560. Okey, apa yang kita nak buat? 563 kita tolak dengan 560, maka kita dapat sini sama dengan 3. Okey, seterusnya kita teruskan dengan yang berikutnya, iaitu 70 sekali lagi bahagikan dengan 8. Okey, 70 bahagi dengan 8, maka kita dapat sama dengan 8 perpuluhan. Masih lagi ada perpuluhan. So apa nak buat? Again, kita darabkan. 8 darab 8, so kita dapat sama dengan sini 64. So 64, 70 tolak
Okey, 70 tolak dengan 64, maka kita akan dapat sama dengan 6. So kat bawah ni tulis 6. Okey, and then teruskan lagi. Okey, 8. Boleh tak bahagi dengan 8? Boleh. Sama dengan berapa sini? 1. Sini akan jadi kosong. Okey, so macam mana caranya kalau sini 1, sini kosong? Okey, kita tengok. Kalau sini 1, sini kosong, maka kita akan dapat, okey, akan ada lagi kan, pengiraan dia belum habis lagi. Maknanya kat sini, 1, sini bahagi dengan 8 tadi. So bakinya adalah kosong. Dah tak ada baki kan? So kita letaklah kosong. Okey, sebab apa? 8 tolak 8 jadi kosong. Okey, next adalah, ni kita pergi tepi sikit ni. Alright. Okey, kemudian 1 boleh tak bahagi dengan 8? Okey, tak boleh kan? So 1 tak boleh dengan bahagi dengan 8, maka sini automatik jadi kosong. Sini turun 1. So kita akan dapat kat sini ialah 1063. Kita ambil dia punya nilai baki dia. Okey, so kita ambil nilai baki dia iaitu 1063. Jadi 563 dalam asas 10 bersamaan dengan 1063 dalam asas 8. Okey. So itu adalah untuk yang pertama. Okey. Contoh dia macam tu. Yang paling tengok ni. Macam dia buat ni kan. Okey, 563 okey bahagi dengan 8. So dapat 70. Baki dia berapa? 3. Okey, 70 bahagi dengan 8. Dapat 8. Baki dia 6. 8 bahagi dengan 8. Dapat 1. Baki dia kosong. 1 bahagi dengan 8. Dapat, dah tak boleh bahagi. Jadi sini automatik jadi kosong. Baki dia adalah 1. So bermula daripada bawah kita ambil. So kita akan dapat 1063 asas 8. Okey. So itu adalah kalau daripada asas 10 kita nak tukarkan ke dalam asas 8 ataupun asas 5 ataupun mana-mana asas saja, kaedahnya adalah sama. Okey. Kemudian, ni contoh yang berikutnya ni adalah kita nak tukar daripada asas lain selain daripada asas 10 kepada asas 10 dan kita tukar kepada asas lain daripada 10 tadi. Okey, contoh yang dia bagi dalam asas 6. Okey, kalau kita nak tukar ke dalam asas 10, kita boleh gunakan kaedah tadi. Kaedah yang kita cari nilai tempat, cari nilai, nilai digit dan akhir sekali kita cari jumlah dia. Okey, kita boleh guna. Macam yang dia buat ni mungkin kita agak mengelirukan sikit. So apa yang paling mudah adalah kita buat ini. Okey, macam contoh 253 asas berapa tu? Asas 6. Okey, so cikgu buat jadual. Okey. Kita bina jadual dulu. Baru kita tak keliru. Senang untuk kita isi nanti kan. So kita ada 2, 5, 3. Okey, kita masukkan maklumat. Sini 2, 5, 3. Asas berapa? Asas 6. So kini kita akan dapat 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. So 3 darab 6 kuasa 0 dapat 3. 5 darab 6 kuasa 1 kita akan dapat sama dengan 30. Okey, dan 2 darab 6 kuasa 2 maka kita dapat sama dengan 72. Yang terakhir ni kita nak tahu dia dalam asas 10, maka apa yang perlu kita buat? Okey, 72 kita tambahkan dengan 30 tambahkan dengan 3 maka kita dapat kat sini ialah 105. Okey, maknanya 1 2, 5, 3 dalam asas 6 adalah bersamaan dengan 105 dalam asas 10. Okey, seterusnya daripada asas 10 kita nak tukar ke dalam asas 9 pula. Okey, dia kata kepada asas 9. Okey, so kita nak tukar kepada asas 9. Sebab apa? Sebab daripada asas yang selain daripada 10, bila kita nak tukar ke asas macam 9 ke 8 ke, kita mestilah menukarkan terlebih dahulu ke dalam asas 10. So kat sini kita ada 105. 105. Sama. Kita buat ni kaedah ini. Okey. Mula-mula sekali bahagikan dengan 9. 105 bahagi 9. 105 bahagi 9. So dapat 11.
baki 11.66 kan. Maknanya 11 akan ada baki. So cara kita nak cari baki senang sahaja. 11 darab dengan 9 dapat 99. Okey, so kita tulis sini kita dapat 99. Okey, so 105 tolak dengan 99 dapat dia punya baki dia adalah sama dengan 6. Okey, next yang kedua. Okey, 11 kita bahagi lagi sekali dengan 9. Okey, 11 bahagi dengan 9 dapat 1 perpuluhan. Okey, sekian kan. Okey, so 1 darab 9 dapat sini 9. So maknanya 11 kita kena tolakkan dengan 9. So 11 sini tolak dengan 9 maka kita akan dapat dia punya baki dia adalah sama dengan 2. Okey, 1 boleh tak nak bahagi dengan 9? Okey, tak boleh. So bila tak boleh maknanya baki yang kita akan dapat kat bawah ni adalah kosong. Sini akan turun 1. Okey, sekali lagi kita mesti baca daripada bawah naik ke atas. So kita akan dapat dia punya jawapan adalah 1, 2, 6 dalam asas 9. Okey, maknanya step dia yang pertama bina jadual yang macam ni. Yang kedua kita buat kaedah pengfaktoran dengan menggunakan jadual yang seperti ini pula. Okey, ingat yang ini rule dia mesti baca baki daripada bawah ke atas. Okey. Itu tadi kalau kita nak tukar daripada asas yang lain kan kepada asas 10 dan kemudian kepada asas yang lain. Okey. Kita ada 5 minit lagi. Cikgu cuba tamatkan dalam masa 5 minit ni kan. Kita cuba sama-sama. Kalau tak sempat nanti kita cuba ni lah. Okey. 334 kepada asas 2. Okey, 334 dalam asas 5 kepada asas 2. Okey, tengok langkah yang pertama mesti tukar ke dalam asas 10 terlebih dahulu macam tadi. Kemudian barulah kita boleh tukarkan dia ke dalam asas 2. Okey, so step dia sama. Itu yang pertama tukar ke dalam asas 10, yang kedua kita tukar ke dalam asas 2. Okey, langkah kerja kita boleh guna yang macam kaedah yang cikgu tunjuk tadi kan. Sebab kalau kat sini kita mungkin agak keliru sikit. Okey, so kita boleh guna terus. Seperti mana yang cikgu dah tunjukkan kepada kamu tadi. Okey. So, yang berikutnya ni, yang kita nak lihat. Ke nak berhenti? Yang ini kita sambung kelas yang berikutnya. Boleh ke? Okey. Sebab takut tak sempat masa kan? Okey, tak apalah. Yang ini kita sambung dalam kelas yang berikutnya. Okey, kita cuba bincang yang contoh yang ini sahaja. Contoh 7. Okey, iaitu 3, 3, 4. Kita nak tukar kepada asas 2. So, ingat step pertama tukar dulu kepada asas 10. So, bina jadual. Okey, so bina jadual. Okey, jadual dia mestilah macam ni 1, 2, okey, 3. Okey, yang terakhir kita sambung. Okey, sambung gini Okey, sambung. Okey, yang ini kita berhenti sampai sini sebab yang petak terakhir adalah untuk kita jumlahkan. Sekarang ni sini adalah dalam asas berapa? Asas 5. So maknanya sini kita akan dapat 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. So 4 darab 5 kuasa 0 dapat 4. Okey, 5 kuasa 1. Okey, 3 darab 5 kuasa 1 dapat 15. Okey. Dan 3 darab 5 kuasa 2 kita dapat 75. So nak tahu dia punya nilai nombor dia adalah kita kena tambahkan 75 tambah 15 tambah 4. Maka kita akan dapat sama dengan 94. Maknanya 334 dalam asas 5 adalah bersamaan dengan 94 dalam asas 10. Okey, langkah yang kedua, kita nak tukar kepada asas 2 pula. Okey, maknanya 94 dalam asas 10, kita nak kena bahagikan dengan 2. So sama, kita bina dia punya, apa nama ni? Tulang dia ni. Okey, kita bina tulang dia dulu. Silap. Okey, cikgu ambil pembaris lah. Kita buat cantik sikit. Okay, and then sambung sebelah sana pun sama juga. Okay. Okay, kita kira 94. Okay, mula-mula bahagi dulu dengan 2. 94 bahagi 2 dapat 47. Tepat.
Tak ada baki kan? So bila tak ada baki, maknanya kat sini kita tulis kosong. Okey, kemudian 47 bahagi dengan 2. Ada perpuluhan. Maknanya kat sini, okey, berapa dia punya tu? 23.5. Maknanya 23 kita tulis sini. Okey, 23 darab dengan 2 dapat 46. Okey, maknanya 47 kena tolak dengan 46. Maka kita akan dapat bakinya adalah 1. Okey, seterusnya 23 pula bahagi dengan 2. Okey, 23 bahagikan dengan 2. Okey, 23 bahagi 2 kita dapat 11. Okey, 11.5. Again, maknanya ada baki. Okey, 23 11 darab dengan 2. So kita dapat sini 22. So 23 tolak 22 kita akan dapat baki 1. Kemudian teruskan lagi 11, okey, bahagi dengan 2. Okey, 11 bahagi dengan 2 kita akan dapat 5.5. So bila ada perpuluhan maknanya akan ada baki. Jadi 5 darab 2 sama dengan 10. So 11 tolak 10 kita akan dapat sama dengan 1. And then 5 sekali lagi bahagi dengan 2. Okey, sampai habis. So kita dapat 5 bahagi dengan 2 dapat sama dengan 2. Bakinya masih lagi 1. Okey, sebab 2 darab 2 sama dengan 4. 5 tolak 4 sama dengan 1. So 2 bahagi dengan 2 dapat berapa? Dapat 1. Bakinya adalah kosong. So 1 dah tak boleh nak bahagi dengan 2. Maknanya kat bawah ni akan jadi kosong. Sini akan jadi 1. So jawapannya adalah berapa? Baca daripada bawah. Okey, tukar kepada asas 2, baca daripada bawah, kita akan dapat 1011. Okey, 110. 110 asas 2. Okey. Jadi untuk hari ini cukup